Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Mas Norbani binti Abdul Samad serta warga penonton maya sekalian. Melayang serindik di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Baiklah, dalam video ini kami akan mempersembahkan hasil tugasan kami iaitu tugasan yang pertama dalam kursus literasi matematik dari unit 1. Baiklah. Kata mereka tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, elok kiranya jika saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang. Yang pertama iaitu Nur Izzati binti Nazri. Yang kedua iaitu saya sendiri, Wan Nur Hashimah binti Wan Yusof. Dan yang terakhir adalah Nur Insyirah Akilah. Kami dari unit 1. Sebelum saya menyambung sesi perbentangan dalam video ini, elok kiranya jika saya membaca soalan tugasan terlebih dahulu. Soalan tugasannya berbunyi, cari 3 soalan yang berbentuk penyelesaian masalah bukan rutin yang boleh diselesaikan dengan menggunakan strategi yang berikut. Strategi yang berikut adalah terdiri daripada 6 strategi. Yang pertama, teka dan uji. Yang kedua, mengenal pasti pola. Yang ketiga, menggunakan gambar rajah. Yang keempat adalah membina jadual. Yang kelima adalah bekerja dari belakang. Dan yang keenam adalah memudahkan masalah. Soalannya berbunyi, anda perlu menggunakan model Polya bagi setiap strategi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah Akilah binti Ahmad Sobri dari kelas Dasar 2 akan menerangkan tentang apa itu model Polya. Jadi, model Polya ini dia telah diperkenalkan oleh tokoh matematik iaitu George Polya. Model ini dia mencarahkan jalan penyelesaian masalah adalah dengan proses langkah demi langkah. Jadi, penyelesaian matematik boleh dilakukan secara terpisah dengan mengikut urutan. Dalam model Polya ini terdapat 4 langkah iaitu yang pertama, memahami masalah, merangka strategi, melaksanakan strategi dan akhir sekali, menyemak jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama diberi Nur Izzati binti Nazri. Pada pembentangan kali ini, saya akan menjelaskan cara-cara untuk menyelesaikan masalah matematik menggunakan model Polya. Dalam tugasan ini, Dr. Mas telah mengarahkan kami untuk mencari satu soalan dan memikirkan strategi yang bersesuaian, yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah matematik yang telah dipilih oleh kami. Dalam pembentangan ini, saya telah memilih satu soalan matematik dan saya juga telah memilih satu strategi untuk menyelesaikan masalah matematik tersebut. Masalah matematik yang telah saya cari ialah, saya bacakan. Bella menggunakan 4 sudu gula untuk membancuh 1 jar air sirap, 8 sudu gula untuk membancuh 2 jar air sirap, 12 sudu gula untuk membancuh 3 jar air sirap dan 16 sudu gula untuk membancuh 4 jar air sirap dan seterusnya. Berapakah bilangan sudu gula yang diperlukan oleh Bella sekiranya dia ingin membancuh sebanyak 10 jar air sirap? Untuk mengetahui cara dan kaedah yang saya gunakan untuk menyelesaikan penyataan masalah ini, saya akan menceritakannya pada slide saya yang berikutnya. Baiklah, kita telah berada pada langkah pertama iaitu memahami masalah. Seperti yang sahabat saya katakan sebentar tadi, iaitu Ansyahira, dia telah menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan model Polya tersebut. Baiklah, model Polya itu ada 4 langkah dan langkah yang pertama ialah memahami masalah. Kebanyakan murid tidak dapat melaksanakan sesetengah soalan matematik dan masalah matematik kerana mereka beranggapan soalan yang panjang seperti soalan yang saya pilih sebentar tadi
mempunyai jalan pengiraan yang panjang dan sukar. Tetapi sekiranya mereka dapat melaksanakan langkah-langkah di dalam model Polya, contohnya seperti langkah memahami masalah ini, mereka dapat mengeluarkan apa yang diberi di dalam soalan dan apakah kehendak sebenar di dalam soalan tersebut. Dalam soalan saya telah mengeluarkan isi-isi dan information yang terdapat di dalam soalan itu yang dapat membantu saya untuk mencari jawapan kepada masalah di dalam soalan tersebut. Baiklah, masalah yang dihadapi di dalam soalan tersebut ialah Bella ingin mengetahui bilangan sudu gula yang diperlukannya sekiranya dia ingin membancuh sebanyak 10 jar air sirap. Dan maklumat yang diberikan di dalam soalan tersebut ialah Bella dia kata dia guna 4 sudu gula untuk membancuh 1 jar air sirap. Dan dia juga menggunakan 8 sudu gula untuk membancuh 2 jar air sirap. Bella juga menggunakan 12 sudu gula untuk membancuh 3 jar air sirap dan 16 sudu gula untuk membancuh 4 jar air sirap. Jadi dekat sini kita nampak soalan tu nampak je macam panjang dan complicated, tapi jika kita keluarkan isinya dan kehendak soalannya, sedikit sahaja yang dia minta dan informasi yang diberikan amat banyak dan memudahkan kita untuk mencari jawapan kepada masalah kita tadi. Baiklah, dalam langkah yang kedua ialah dengan merancang strategi. Setelah kita mengeluarkan isi dan kehendak soalan, kita perlu merancang strategi jalan penyelesaian yang hendak kita lakukan sebentar lagi. Dalam langkah yang kedua ini, saya telah menentukan cara penyelesaian masalah untuk Bella. Saya telah memilih satu daripada 6 strategi, iaitu strategi mengenal pasti pola number. Dalam merancang strategi ini, murid-murid perlu bijak untuk memilih strategi yang paling berkesan, dalam erti kata mudah, yang paling efektif dan senang untuk difahami dalam mencari penyelesaian terhadap soalan tersebut. Saya memilih strategi mengenal pasti pola number kerana saya lihat dalam soalan Bella sebentar tadi, soalan tersebut memberi satu gambaran number yang menunjukkan penambahan bilangan gula yang sama sekiranya ingin membancuh bilangan jar air. Contohnya kadarannya berlaku dalam keadaan yang seimbang dan sama dan tidak ada pola nombor yang berterabur. Jadi saya rasa strategi mengenal pasti pola nombor ini adalah strategi yang paling berkesan untuk menyelesaikan masalah Bella sebentar tadi. Baiklah, yang kedua, mencari pola nombor yang telah dikaitkan dengan soalan. Dalam jalan kira saya sebentar lagi, saya akan tunjukkan cara-cara untuk saya mencari pola nombor berdasarkan maklumat yang telah diberikan di dalam soalan bagi mencari kehendak soalan tersebut. Dan yang ketiga, mencari bilangan sudu gula yang diperlukan untuk membancuh sebanyak 10 jar air sirap. Itu saya akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bella. Seperti dalam soalan tadi, Bella ingin tahu berapa sudu gula yang diperlukannya sekiranya dia ingin membancuh 10 jar air sirap. Jadi saya akan menunjukkan cara-cara untuk dia mengira jumlah sudu gula yang diperlukannya. Setelah merancang strategi, kita perlu melaksanakan strategi berikut. Dalam melaksanakan strategi ini, kita akan mencari jalan penyelesaian dan jawapan kepada kehendak soalan sebentar tadi. Baiklah, soalan tadi, Bella ingin tahu berapakah bilangan sudu gula yang diperlukan sekiranya dia ingin membancuh 10 jar air sirap. Jadi saya telah menggunakan jadual untuk menyusun semula maklumat yang diberi agar ianya lebih jelas dan mudah untuk difahami.
Baiklah, setiap maklumat yang diberi saya akan menulis semula dalam bentuk jadual dan saya akan kenal pasti kolom nombor yang terbentuk dalam jadual tersebut. Sekiranya kita lihat jadual di sebelah kanan saya ini, Bella dia kata kalau nak bancuh 1 jar air sirap dia memerlukan 4 sudu gula, dan kalau dia nak bancuh 2 jar air sirap dia memerlukan 8 sudu gula. Kalau dia nak bancuh 3 gula dia akan guna 12 sudu gula, dan kalau dia nak bancuh 4 jar air sirap dia akan guna 16 sudu gula. Di sini saya lihat peningkatan bilangan sudu gula bagi setiap jar adalah meningkat sebanyak 4 sudu. Jadi, saya telah menyenaraikan sebanyak 10 jar air sirap. Kenapa 10? Sebab dalam soalan Bella dia nak cari 10 jar air sirap. Bilangan gula yang diperlukan untuk bancuh 10 jar air sirap. Jadi, saya senaraikan sebanyak 10 jar. Jadi, jawapan kepada soalan Bella tadi ialah saya dapati bilangan sudu gula yang diperlukan untuk membancuh 10 jar air sirap adalah sebanyak 40 sudu gula. Jadi kita telah menyelesaikan soalan yang panjang lebar tadi dengan jalan penyelesaian yang mudah dan tak sampai 5 minit pun. Jadi saya rasa menggunakan model Polya ini rancangan kita akan lebih teratur dan strategi yang kita gunakan akan lebih macam berkesan dan memudahkan murid-murid. Jadi langkah ini tidak terhenti di sini. Kita ada langkah yang terakhir iaitu langkah 4 yang akan saya terangkan dalam slide yang berikutnya. Baiklah, langkah yang terakhir dalam model Polya ini adalah langkah 4 iaitu menyemak jawapan. Satu yang saya suka mengenai model Polya ini ialah model Polya ini bukan sahaja untuk mencari jawapan tetapi untuk menyemak jawapan kepada jawapan yang kita cari sebentar tadi. Jadi, jawapan yang kita dapat itu kita boleh tentukan sama ada ianya tepat ataupun tidak dalam masa yang sama. Dalam soalan ini saya telah menggunakan janjang aritmetik iaitu formula yang telah saya sediakan dalam slide saya ini iaitu Tn sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1D bagi mendapatkan jawapan bagi berapa bilangan sudu gula yang diperlukan untuk membancuh 10 jar air sekiranya saya menggunakan formula ini. Adakah ianya sama ataupun tidak dengan jawapan saya dalam slide yang sebelum ini. Jadi saya akan masukkan maklumat yang saya ada dalam formula ini, di mana Tn mewakili nilai yang diberi iaitu 10 jar air gula dan A mewakili nombor pertama iaitu 4 sudu gula. N mewakili nilai kedudukan yang diberi iaitu berapa bilangan jar yang ingin dicari iaitu 10. D ialah beza antara nombor pertama dan nombor kedua iaitu pola nombor tersebutlah. Cara nak cari beza ni, bilangan sudu gula yang diperlukan untuk membancuh 2 jar air tolak dengan bilangan sudu gula yang digunakan untuk membancuh 1 jar air. Sekiranya kita tolak 8 tolak 4 kita akan dapat 4. Jadi saya telah masukkan maklumat tersebut dan jawapan saya bagi T10 ialah 40. Oleh itu, bilangan sudu gula yang diperlukan oleh Bella untuk membancuh 10 jar air ialah sebanyak 40 sudu gula. Jadi terbuktilah jawapan saya dalam slide yang sebelum ini betul. Assalamualaikum, saya Nur Insyirah Akilah dari kelas TESOL 2 akan menerangkan strategi memudahkan masalah dalam menyelesaikan masalah matematik. Jadi, strategi memudahkan masalah ini dia merujuk kepada sesebuah proses untuk mengurangkan kompleks atau kerumitan dalam sesebuah persamaan dan ungkapan matematik agar dapat diselesaikan dalam bentuk yang paling mudah sekali. Jadi objektifnya agar dapat dicapai apabila soalan atau masalah yang diberikan dapat difahami dan dianalisis dengan menghapuskan kerumitan yang tidak diperlukan. Ini ialah contoh soalan yang telah saya bina untuk menggunakan strategi memudahkan masalah. Jadi soalannya berbentuk, Encik Sobri ingin membeli 5 biji tembikai untuk dihidangkan kepada tetamunya pada Hari Raya Aidil Adha. Berat sebiji tembikai ialah 6 kilogram.
Jadi berapakah yang perlu Encik Sobri bayar? Okey, kat dalam gambar raja telah terdapat beberapa info seperti 1 kilogram bersamaan RM2. Jadi setiap biji buah tembikai itu berat sebanyak 6 kilogram sebiji. Jadi sekarang untuk menyelesaikan masalah daripada soalan tadi, kita perlulah menggunakan model Polya. Bagi langkah pertama, kita akan memahami masalah di soalan tadi. Jadi kita akan menerangkan maklumat yang penting untuk memahami lagi soalan tersebut dan memahami masalahnya. Jadi Encik Sobri dia nak beli 5 biji tembikai dan setiap biji tembikai itu beratnya 6 kilogram. Dan seperti di gambar raja tadi yang telah bagi tahu informasi yang setiap 1 kg tembikai itu berharga RM2. Jadi berapa yang Encik Sobri ni perlu bayar? Jadi selepas kita sudah memahami masalah daripada soalan tu, kita perlulah menggunakan langkah yang kedua iaitu merancang strategi. Jadi dalam pengiraan ini, kita akan melibatkan operasi darab, bahagi dan juga tambah. Sekarang kita akan melaksanakan strategi. Ini ialah contoh jalan kira yang agak rumit dan selalunya akan digunakan oleh budak yang pandai dan cepat tangkap belajar penggunaan matematik. Jadi dalam pengiraan ini kita akan menggunakan operasi darab dan juga bahagi. Untuk dalam pengiraan ini, mula-mula kita akan menulis informasi yang penting seperti 1 kg ya bersamaan dengan RM2 dan 6 kg bersamaan dengan Y. So kita tak tahu 6 kg ni berapa harga dia. Jadi untuk mengetahui harga dia, kita akan menggunakan teknik silang, di mana 6 kg akan didarabkan dengan RM2 dan 1 kg akan didarabkan dengan Y. Jadi seterusnya kita akan menuliskan persamaan 1 kg darab Y dan 6 kg darab RM2. Seterusnya kita akan memindahkan 1 kg itu di sebelah kanan kerana kita nak cari Y ni berapa ringgit. Jadi Y sama dengan 6 kg darab RM2 disebabkan 1 kg pindah ke belah kanan, kita akan menukar operasi kepada bahagi. Jadi 6 kg darab RM2 bahagi dengan 1 kg. Disebabkan unit 6 kg dan 1 kg itu sama, kita akan pangkah dia. Dan sekarang kita dah dapat unit yang betul iaitu RM2. Kita dah dapat unit ringgit. Sekarang ni kita nak cari ringgit tu berapa. Kalau kita tak buang unit kg tu, nanti kan jadi lain, jadi pelik. Jadi Y sama dengan 6 darab RM2 per dengan 1. Jadi 6 darab RM2 bersamaan dengan RM12. Sekarang kita dapat tahu RM12 per dengan 1. RM12 per 1 bersamaan dengan RM12. Sekarang kita dah tahu Y ialah RM12. Jadinya 6 kg bersamaan dengan RM12. Sekarang kita dah tahu harga untuk sebiji tembikai itu. Sebiji tembikai yang beratnya 6 kg ialah RM12. Jadi sekarang kita nak cari untuk 5 buah biji tembikai sebab Encik Sobri dia nak beli 5 biji tembikai. Jadi kita akan menggunakan operasi darab dan RM12 darab dengan 5 biji tembikai itu bersamaan dengan RM60. Inilah jumlah yang perlu Encik Sobri bayar. Jadi, ini ialah jalan kira yang kedua di mana kita menggunakan strategi memudahkan masalah. Jalan kira ini tidak rumit dan sesuai untuk digunakan oleh pelajar yang agak susah memahami matematik dan yang agak lambat memahami matematik. Jalan kira ini menggunakan gambar raja buah di mana ia dapat menarik lagi pelajar untuk melihat cara untuk mengira dengan jalan kira ini. Jadi saya menggunakan gambar raja sebiji tembikai yang mewakili 6 kg. Jadi saya bahagikan gambar tembikai ini kepada 6 untuk mewakilkan bahawa 6 bahagian ini bersamaan dengan 1 kg. Setiap bahagian yang ada 6, 1 kg, 1 kg, 1 kg.
Dan setiap bahagian itu juga saya buat 1 kg samaan dengan RM2. Sebab seperti yang kita tahu 1 kg samaan dengan RM2. Jadi selepas kita telah bahagi ni semua kepada 6, jadi kita ambil harga yang setiap pada belahan itu. Kita buat jalan kira 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan juga tambah 2 sebanyak 6 kali. Kita menggunakan operasi tambah di dalam jalan pengiraan ini. Jadi selepas kita tambah semuanya, kita dapat tahu yang harga bagi sebuah tembikai yang beratnya 6 kg ialah RM12. Jadi seperti yang kita ketahui, Encik Sobri nak beli 5 buah biji tembikai. Kita akan menggunakan konsep darab. Jadi RM12 darab dengan 5 biji tembikai, kita akan dapat RM60. Akhir sekali kita akan menyemak jawapan untuk memastikan langkah yang kita gunakan tadi adalah betul dan jawapan yang kita kira tadi adalah betul. Jadi untuk memastikan semua itu betul, kita akan menyemak jawapan. Jadi seperti yang kita ketahui, 1 biji tembikai bersamaan dengan 6 kg dan 1 kg sama dengan RM2. Dan kita hanya akan menggunakan operasi darab dalam semakan jawapan ini. Jadi untuk mencari 5 biji tembikai, keseluruhan biji tembikai, berat biji tembikai yang kita nak beli tu, kita perlulah mendarabkan 6 kg dengan 5 biji tembikai. Sebab seperti yang kita tahu, satu biji tembikai itu kan berat dia 6 kg kan. Jadi 6 kg darab dengan 5 jumlah tembikai yang nak beli tu, kita dapat sama dengan 30 kg. Dan jumlah yang perlu dibayar ialah kita akan menggunakan 30 kg, iaitu berat semua tembikai tu, dan kita darabkan dengan RM2 sebab RM2 ni mewakili 1 kg bagi setiap tembikai tu. Jadi harganya ialah RM60. Jadi jawapan yang kita dapat tadi dan semua jalan kira yang kita buat tadi adalah benar. Jom saya tunjuk contoh soalan yang telah saya bina dengan menggunakan strategi gambar rajah. Soalannya berbunyi, jang jang jang. Bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, Sofia telah membeli 4 bekas kuih raya Elmer London. Setiap bekas kuih raya diisi dengan 14 biji kuih Elmer London. Ibu Sofia ingin membungkus semula 7 biji Elmer London ke dalam beberapa beg plastik yang lebih kecil. Berapakah bilangan beg plastik kecil yang akan diperoleh? Itulah soalan saya. Baiklah, kita akan berbalik kepada soalan kita mengenai Elmer London. Memandangkan kita ada 4 langkah, jadi jom saya kupaskan satu persatu. Langkah pertama iaitu memahami masalah. Baiklah, dalam soalan telah dinyatakan bahawa Sofia telah membeli 4 bekas Elmer London. Dan setiap satu bekas Elmer London itu mengandungi 14 biji Elmer London. Jadi, selepas itu, Ibu Sofia telah berkeinginan untuk membungkus semula 7 biji Elmer London ke dalam plastik yang lebih kecil. Jadi, persoalannya di sini adalah, berapakah bilangan plastik yang akan terhasil apabila Ibu Sofia membungkuskan semula 7 biji Elmer London ke dalam plastik yang lebih kecil. Macam mana ya agaknya? Jom kita tengok. Langkah yang kedua pula adalah merancang strategi. Dalam soalan ini, saya telah menggunakan strategi gambar rajah. Jadi, yang pertama, setelah saya memahami soalan ini dengan lebih terperinci, saya telah mendapati bahawa yang pertama, kita hendaklah mengira jumlah Elmer London yang telah dibeli oleh Sofia, iaitu 4 bekas. 4 bekas dan Sofia telah membeli 4 bekas Elmer London dan setiap satu bekas mempunyai 14 biji Elmer London. Okey, langkah yang kedua adalah kita perlu membahagikan 7 biji Elmer London secara sama rata ke dalam plastik yang lebih kecil. Dan yang ketiga, kita akan mengira berapa plastik kecilkah yang akan terhasil. Kita sekarang berada dalam langkah yang ketiga, iaitu langkah melaksanakan strategi. Baiklah,
dalam slide ini, setelah saya nyatakan bahawa telah saya tunjukkan dengan gambar rajah yang mana satu bekas elemen London adalah bersamaan dengan 14 biji elemen London. Baiklah, kita berbalik kepada soalan. Kita akan mengira jumlah elemen London yang telah dibeli oleh Sofia. Katanya, Sofia telah membeli 4 bekas elemen London. Oleh itu, 4 bekas elemen London bersamaan dengan 14 biji elemen London dalam bekas yang pertama, ditambah pula dengan 14 biji lagi elemen London dalam bekas kedua, ditambah lagi elemen London dalam bekas yang ketiga iaitu sebanyak 14 biji, dan juga ditambah lagi dengan satu lagi bekas elemen London yang mengandungi 14 biji elemen London. Oleh itu, dalam peringkat ini, kita akan menggunakan operasi tambah yang mana 14 biji ditambah dengan 14 biji ditambah lagi dengan 14 biji dan juga ditambah lagi dengan 14 biji elemen London. Oleh itu, setelah ditambah-tambah-tambah, kita akan mendapat 56 biji elemen London yang kecil. Oleh itu, kita telah berjaya melaksanakan tugas yang pertama, iaitu mengira jumlah elemen London dalam 4 bekas. Yeay! No, kita belum habis lagi. Okey, baiklah. Seterusnya, tugas yang kedua, kita perlu membahagikan 7 biji elemen London secara sama rata ke dalam plastik yang lebih kecil. Baiklah, sekarang kita ada 56 biji elemen London secara jumlah. Oleh itu, kita perlulah membahagikan 7 biji elemen London ke dalam bekas yang lebih kecil. Jadi, berapakah plastik kecil yang akan diperoleh? Oleh itu, kita menggunakan strategi gambar. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembahagian 7 biji elemen London. Baiklah, daripada 56 biji elemen London, kita membahagikan kepada 7 biji elemen London yang dalam plastik yang lebih kecil. Oleh itu, kita bahagikan 56 biji elemen London kepada 7 biji elemen London yang lebih kecil. Jadi, kita akan kumpulkan 7 biji elemen London ke dalam 56 biji elemen London. Jadi, kita akan membahagikan 56 biji elemen London kepada 7 biji elemen London dengan sama rata. Oleh itu, setelah dibahagikan, kita akan mendapat 8 plastik kecil elemen London yang diisi dengan 7 biji elemen London. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada langkah yang keempat, iaitu kita akan menyemak jawapan. Jawapan ini akan disemak dengan menggunakan kalkulator. Baiklah, dalam langkah ini, kita akan menggunakan operasi darab dan juga operasi bahagi. Kenapa kita guna operasi darab? Tadi kita guna operasi tambah. Hal ini adalah kerana untuk menjimatkan lagi masa serta memudahkan lagi urusan kita. Baiklah, kita akan menulis ayat matematik dan memasukkan ayat matematik tersebut ke dalam kalkulator. Baiklah, ayat matematik yang telah kita dapat daripada soalan tersebut adalah 4 darab 14 dalam kurungan dan dibahagi dengan 7. 4 di sini membawa maksud 4 bekas elemen London yang telah dibeli oleh Sofia. Manakala 14 di sini membawa maksud 14 biji elemen London yang terdapat dalam satu bekas. Oleh itu, dalam kurungan tersebut, itu adalah jumlah kepada 4 bekas elemen London yang telah dibeli oleh Sofia. Manakala operasi bahagi tersebut telah menggambarkan bahawa jumlah elemen London yang dibeli akan dibahagi dengan 7. 7 itu membawa maksud jumlah elemen London yang akan diletakkan ke dalam plastik kecil. Oleh itu, ayat matematik kita akan menjadi seperti ini, iaitu dalam kurungan 4 darab 14 tutup kurungan dan dibahagi dengan 7. Baiklah, kita seterusnya akan berada pada langkah yang terakhir adalah menyemak jawapan. Kita akan menyemak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Kita akan memasukkan ayat matematik tersebut ke dalam kalkulator dan kita akan mendapat jawapan yang betul. Jawapan yang terdapat dalam kalkulator adalah 8.
yang mana 8 itu membaksud 8 plastik kecil yang diisi dengan 7 biji elma London di dalamnya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penghujung rancangan. Selesai sudah strategi polia yang telah digunakan dalam menyelesaikan soalan ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Setelah melihat sebanyak 3 buah soalan yang telah saya, Ain Syahirah dan saudari Hashimah terangkan sebentar tadi menggunakan strategi yang berlainan tetapi mengikut model polia, saya dapati terdapat banyak kelebihan dan manfaat sekiranya murid-murid diajar untuk menggunakan model polia ketika menyelesaikan, tidak kisahlah masalah biasa ataupun masalah yang bukan rutin, iaitu soalan kebat. Saya dapati manfaat menggunakan model polia ini, yang pertama, ianya mengandungi pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, murid-murid bebas untuk memilih strategi mana yang murid-murid lebih selesa dan strategi yang paling berkesan bagi memudahkan murid-murid untuk menyusun strategi dan jalan kira untuk mendapatkan jawapan yang terakhir. Yang kedua ialah kemungkinan untuk mendapat jawapan yang lebih tepat adalah amat tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut model polia ini, kita telah menjalankan sebanyak 3 soalan dan kita telah mendapati bahawa setiap soalan dan jalan penyelesaian yang dicari, kita akan melakukan semakan semula, di mana menggunakan kaedah lain untuk mencari jawapan tersebut, sama ada jawapan tersebut betul ataupun tidak. Jadi saya rasa kaedah menggunakan model polia ini amat berkesan untuk mendapat jawapan yang tepat. Dan yang ketiga, model polia ini dapat membantu pelajar untuk menyelesaikan soalan bukan rutin dengan mudah dan berkesan. Kebanyakan pelajar kita pada masa ini, sekiranya dia melihat soalan yang panjang dan dapat banyak sangat maklumat, kebanyakan para pelajar tidak boleh menganalisis apa yang telah diberi dan apa yang soalan inginkan. Jadi sekiranya pelajar menggunakan model polia ini dan menjalankan jalan kira mengikut step dan step yang seterusnya, pelajar itu akan dapat menyelesaikan masalah matematik tersebut dengan mudah dengan mengikut step-step yang telah disediakan di dalam model polia tersebut. Kita telah berada di penghujung pembentangan. Sekiranya saudari Syaimah telah memulakan pembentangan dengan sebuah pantun, eloklah jika saya juga mengakhiri pembentangan kali ini dengan sebuah rangkap pantun juga. Membakar ikan di atas bara, bara wujud di atas api. Terima kasih ingin dikata, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.